والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلة. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح فافتح لنا، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, lagi maha suci dari sebarang sifat kekurangan. Dengan iradahnya menghendaki kita pada malam ini dipertemukan di dalam majlis ilmu, di dalam taman syurga. Mudah-mudahan sekalian yang hadir, yang mengikuti majlis ilmu pada ketika ini di dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan mereka-mereka yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang melangkah keluar daripada rumahnya, ataupun barang siapa yang melangkah dengan niat untuk mencari ilmu, menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudahkan mereka untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong di dalam golongan hamba-hamba Allah yang dipermudahkan untuk menduduki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi sama-sama kita jaga niat kita, perbaiki niat kita, betulkan qasad kita, dan menjaga adab-adab kita di dalam majlis ilmu, sama ada adab yang zahir dan juga adab yang batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan kepada kita pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. Amin ya Rabbal. Baik, kitab kita yang pertama, Risalah Tauhid. Kitab yang pertama, kitab Risalah Tauhid. Muka surat berapa? 6.
muka surat 6. Jangan ikut sama 6. Muka surat 6. Perenggan yang keempat. Baik, yang ada kitab boleh tengok, insya-Allah. Yang ada kitab boleh tengok edisi Rumi muka surat 6. Jawi pun ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif yang keempat, ini nombor 4. Yang keempat, dulu kata musannif tempat bahasannya bahasan ilmu tauhid ni. Ni kita masih lagi di dalam mabadi ataupun serikata pendahuluan kita. Sebelum kita meneruskan pengajian, maka terlebih dahulu sepatutnya kita mengetahui apakah ilmu yang sedang kita pelajari, ilmu apa yang kita nak belajar, apa kepentingannya, apa hukumnya. Maka di sini kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tempat bahasannya, yakni maudhu'nya, maudhu' hantaran ilmu ini kepada 4 tempat. Di ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu aqaidul iman, ilmu sifat 20. Apa yang dibahaskan? Yang pertama dulu kata musannif, pada zat Allah Ta'ala, dari segi sifat-sifat yang wajib baginya, bagi zat Allah. Wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, wajib mengetahui apakah sifat yang wajib bagi Allah. Wajib pada syarak, wajib pada syarak, yakni suatu perkara yang diperintah oleh Allah ke atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, suami ataupun isteri. Wajib mengetahui apakah sifat yang wajib ada pada Allah, apakah sifat yang wajib ada pada zat Allah. Kenapa wajib kita mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah? Mengapa wajib kita tahu? Kenapa tidak sunat? Kenapa tidak harus? Bahkan kata ulama, wajib mengetahui sifat Allah supaya kita i'tiqadkan dalam hati. Supaya kita dapat mengiktikadkan dalam hati, menyungguhkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Jadi apakah sifat ketuhanan yang mesti ada pada zat Allah? Kita mesti tahu. Laki-laki, perempuan, suami, isteri, wajib kita tahu. Khususnya suami, khususnya suami wajib kena tahu, kerana suami wajib mengajar isterinya sifat 20. Itu hukum asal. Wajib suami mempelajari ilmu aqaidul iman, ilmu sifat 20 ni, kerana para suami diperintahkan oleh Allah supaya mengajarkan isteri dan anak-anak dia ilmu-ilmu fardu ain. Jadi pada zat Allah Ta'ala, dari segi sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Apa sifat yang wajib bagi Allah? Sifat yang mesti ada pada Allah, apa dia?
Selama hidup kita ni berbelas tahun, berpuluh tahun, adakah kita telah mengetahui apakah sifat yang wajib ada pada Allah? Adakah kita dah tahu apa sifat yang wajib yang mesti ada pada Allah? Kerana sifat yang wajib ada pada Allah ni, seandainya dipertikaikan, ditolak, dinafikan, maka boleh merosakkan akidah. Jadi ada berapa sifat yang wajib bagi Allah yang telah diijma' oleh ulama atas tiap-tiap mukallaf, iaitu sebanyak 20. Jadi kena tahu satu persatu 20 dengan huraian. Dan selain daripada itu, sifat-sifat yang mustahil atas zat Allah. Apakah sifat yang mustahil atas zat Allah? Kenapa kita mesti mengetahui sifat mustahil ini? Jawabnya supaya kita boleh mensucikan zat Allah daripada sifat-sifat tersebut. Jangan disifatkan Allah dengan sifat-sifat mustahil. Jadi kita kena kenal sifat mustahil bagi Allah itu apa? Apa sifat yang mustahil pada akal bagi Allah? Jadi sifat yang akal kita tidak boleh menerima ada sekali-kali pada Allah. Apa dia? Jadi kena tahu juga supaya kita terselamat daripada mensifatkan Allah dengan sifat-sifat tersebut. Kerana barang siapa yang meletakkan Allah ataupun barang siapa yang mensifatkan Allah dengan satu sifat mustahil, maka merosakkan akidah, jadi kufur. Dengan sebab itu perlu kita tahu apakah sifat yang mustahil bagi zat Allah. Perlu kita tahu supaya jangan kita sifatkan Allah dengan sifat-sifat tersebut. Contohnya bertempat. Bertempat itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Jadi barang siapa yang mensifatkan Allah dengan bertempat, maka rosaklah akidahnya. Berapa ramai di kalangan masyarakat kita yang tidak mengetahui akan sifat-sifat Allah Ta'ala ini, sehingga mereka boleh menerima, boleh mempercayai fahaman-fahaman yang meletakkan sifat-sifat yang mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akibat daripada kita tak mengaji. Akibat daripada kita orang awam ni meninggalkan menuntut ilmu fardu ain. Akibat daripada kita orang awam ni tidak mahu mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid. Akibat daripada kita tidak mengenal sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah. Dengan sebab itu banyak di kalangan masyarakat kita yang boleh menerima fahaman-fahaman yang mengatakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan bertempat. Banyak di kalangan masyarakat kita yang mengiktikadkan ataupun mensifatkan Allah itu dengan bertempat, ataupun mensifatkan Allah Ta'ala itu dengan beranggota. Allah ada tangan, Allah ada muka, Allah ada kaki. Kenapa mereka boleh menerima fahaman-fahaman yang sedemikian? Jawabnya kerana mereka tidak mengetahui apakah sifat yang wajib dan sifat yang mustahil bagi Allah. Ini banyak di kalangan masyarakat kita ini yang tak nak mengaji akidah, tak nak belajar tauhid, tak nak mengaji akidah, berasa pandai, berasa dah kenal Tuhan,
akhirnya memberi mudarat pada imannya sendiri. Ini kesalahan akidah bukan satu kesalahan yang kecil. Kesalahan akidah, rosaknya akidah ini bukan satu kesalahan yang kecil. Dia mengakibatkan jadi murtad. Walaupun seseorang itu tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, tidak mempercayai ada Tuhan selain daripada Allah, maka seseorang hamba itu juga boleh menjadi kafir apabila mereka meletakkan sifat yang tidak layak pada zat Allah. Jadi akibat dia sangat-sangat besar. Akibatnya sangat berbahaya. Mengkafirkan, mengkufurkan, walaupun dia Melayu, walaupun dia Arab. Ini barang siapa yang mensifatkan Allah dengan sifat makhluk, maka kufurlah dia. Rosak akidah, jadi riddah, jadi syirik, jadi murtad. Wajib bertaubat dan bersyahadah kembali. Akibat daripada riddah tadi, Allah Ta'ala membatalkan segala pahala amal ibadah yang pernah dikerjakan. Na'udzubillah. Dan sifat yang harus padanya pada Allah. Apakah sifat yang harus ada pada zat Allah? Maksud harus di sini harus akli, harus pada akal. Apakah sifat yang harus pada akal bagi Allah? Maka akan diterangkan di dalam ilmu tauhid. Yang kedua, pada zat Rasul-Rasul dari segi sifat-sifat yang wajib baginya Rasul. Kemudian sifat-sifat yang mustahil atasnya Rasul, dan sifat-sifat yang harus padanya Rasul. Ini yang dimaksudkan dengan mengenal Rasul. Mengenal Rasul bukan semata-mata mengetahui namanya Sayyidina Muhammad SAW bin Abdullah, bukan. Hendaklah kita mengetahui apakah sifat-sifat para Rasul yang diutuskan oleh Allah. Apa sifat Rasul? Apa perbezaan Rasul dan umatnya? Apa perbezaan sifat Rasul dan sifat umat? Yang ketiga, pada segala kejadian dari segi jirim-jirim dan arad-arad. Jadi dalam ilmu tauhid ni nak membahaskan tentang jirim-jirim. Apa maksud jirim? Jirim, apa erti jirim? Fahamkan baik-baik. Kalau patut tulis, patut catat, patut buat nota. Kita bersungguh ngaji sungguh-sungguh. Sementara kitab ni masih awal, tolong ambil berat dengan istilah-istilah tu. Tidak ada benda yang tidak penting dalam kitab ni, melainkan penting semua. Kalau kita tertinggal definisi dia, ta'rif istilah-istilah ni, kalau kita tertinggal, nanti akan tersangkut masalah. Sampai di hadapan nanti pelajaran yang akan datang jadi tersangkut. Bila tersangkut, kita jadi blur, tak boleh faham. Bila tak boleh faham, nanti jadi bosan mengaji tauhid. Bila bosan mengaji tauhid, berhenti ngaji, tak nak ngaji dah. Sebab bosan sebab tak faham. Itu banyak berlaku. Itu atas pengalaman lah. Mula-mula ngaji tauhid ada 50 orang, akhirnya tinggal 10 orang. Mula-mula 50 orang, akhirnya tinggal 10 orang. Yang 40 orang lagi dah berputus asa mengaji sebab tak faham. Sebab tu saya selalu pesan, ngaji tauhid ni kena tumpukan perhatian betul-betul. Istilah-istilah dia tolong fahamkan baik-baik. Bukan kita nak menunjuk kepada orang, bukan nak menunjuk kepada orang. Kita bersungguh dah untuk kita sendiri. Jadi kena catat baik. Apa erti jirim?
ataupun jisim. Jirim ataupun jisim ni sesuatu yang dijadikan, sesuatu yang diciptakan daripada bahan-bahan yang tertentu. Sesuatu yang dijadikan ataupun sesuatu yang terjadi daripada percantuman atau pergabungan unsur-unsur yang tertentu. Itu panggil berjirim, berjisim. Dapat tak? Boleh tak? Jirim ataupun jisim itu sesuatu yang terjadi daripada bahan-bahan unsur. Arab kata unsur, Melayu kata bahan. Contohnya tubuh badan kita ni, alam ini dipenuhi dengan jirim dan jisim. Makhluk ini jirim dan jisim. Tubuh badan kita ini berjirim, tubuh badan kita berjisim. Tubuh badan kita ni ada bahan-bahan yang tertentu yang dijadikan oleh Allah. Ada bahan Allah Ta'ala jadikan darah, ada bahan Allah Ta'ala jadikan daging, ada bahan Allah jadikan tulang. Kalau rumah kita ni, kayu tu ada bahan-bahan yang Allah ciptakan menjadi kayu. Ada bahan-bahan, ada unsur yang tertentu Allah ciptakan makhluknya yang namanya tanah. Ada bahan, ada unsur yang Allah Ta'ala ciptakan makhluknya yang nama air. Ada unsur yang tertentu Allah jadikan makhluknya yang nama udara dan sebagainya. Boleh faham tak setakat tu? Nama jirim jisim. Supaya nanti lain kali waktu pelajaran yang akan datang, bila sebut jirim, faham dah. Jangan terpinga-pinga lagi. Sebut jirim terpinga-pinga. Apa jirim? Tak nak macam tu. Target apa yang kita belajar malam ni, faham semua. Kena macam tu. Semangat kena macam tu. Supaya kita bersungguh ambil perhatian. Baik, itu jirim. Dan arad ni pula apa? Arad ni sifat ma'ani makhluk. Arad sifat ma'ani makhluk, ataupun sifat yang ada dirinya pada makhluk. Itu arad. Sifat yang ada sungguh-sungguh pada diri makhluk, itu dipanggil arad. Sifat ma'ani makhluk. Sifat ma'ani makhluk dipanggil arad. Contohnya warna putih pada kertas. Kertas kita ni, kitab kita ni ada kertas warnanya putih. Warna putih ni sifat yang ada pada kertas, maka warna putih tu dipanggil arad. Dipanggil arad. Kalau ada yang pakai baju biru, warna biru tu arad. Yang pakai baju warna hitam itu arad. Arad tu sifat ma'ani makhluk. Sifat ma'ani Allah jangan dipanggil arad. Sifat ma'ani Allah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam, itu tidak boleh dipanggil arad. Jangan dipanggil arad. Arad ni panggilan yang ulama dah khususkan untuk sifat ma'ani makhluk. Sifat ma'ani makhluk panggil arad. Sifat ma'ani Allah jangan dipanggil arad. Jadi kita boleh membezakan, bila sebut arad, tahu dah makhluk. Bila sebut arad, tahu dah makhluk. Ataupun kata ulama, arad ni sifat ma'ani yang menumpang di jirim.
Sifat ma'ani yang menumpang pada jirim. Sifat ma'ani yang menumpang pada jirim ataupun jisim. Kertas kita ni jirim, warna putih tu sifat ma'ani dia. Itu sifat, itu dipanggil arad. Sekira-kira keadaannya itu jadi pertunjukan dan dalil atas wujud yang menjadikan dia jirim dan arad tadi. Maksudnya dengan kita melihat jirim-jirim, dengan kita memandang jisim-jisim, dengan kita melihat arad-arad ini, maka dijadikan perkara itu dalil, bukti yang menunjukkan di atas adanya pencipta. Bila kita tengok rumah ni jirim, makhluk yang berjirim, ada bahan, maka memberitahu kepada kita rumah ni ada penciptanya. Kita tengok matahari, kita tengok bulan, kita tengok cahaya, itu semua dipanggil jirim dan jisim. Alam ini dipenuhi dengan jirim dan jisim. Alam ini dipenuhi dengan jirim dan jisim. Tubuh badan kita jirim jisim, kain ni jirim jisim, kitab kita jirim jisim, handphone kita jirim jisim, lembu kerbau tu jirim jisim, udara, cahaya, semua itu jirim dan jisim. Bila sebut jirim jisim, ingat, jirim jisim baharu, bersifat baharu. Itu sifir-sifir. Bila sebut jirim, kita kena kenal sifat jirim. Kita ni di antara jirim. Kita ni termasuk di dalam jirim dan jisim. Kita ni di antaranya. Kita ni jirim jisim. Maka bila sebut jirim jisim, mesti jirim jisim ni bersifat baharu. Apa maksud baharu? Apa maksud baharu ni? Kitab tauhid yang kedua ni. Sebelum ni ngaji dah Risalah Al-Misbahul Munir. Ni ganti dah kitab tauhid juga. Nak membicarakan ilmu yang sama juga, nak menyebut istilah-istilah yang sama juga. Apa erti baharu? Apa erti baharu? Jadi catat. Tiap baharu ni mana sesuatu yang ada permulaan, itu panggil baharu. Ingat nanti habis kitab ni ada pemeriksaan ni. Itu erti baharu. Baharu ni bermaksud sesuatu yang ada permulaan. Itu baharu. Sesuatu yang ada permulaan, sesuatu yang berasal dari tiada. Itu juga panggil baharu. Kita kan berasal daripada tiada. Dulu kan kita tak ada, kemudian Allah ciptakan kita. Maka kita ni dipanggil baharu. Ada permulaan. Itu erti baharu. Lawan baharu apa? Sedia kala. Apa maksud sedia kala? Tiada permulaan. Itu sedia kala. Sedia kala bermaksud tiada permulaan. Lawannya baharu. Baharu tu maksud ada permulaan. Allah bersifat sedia kala, kita alam ini bersifat baharu. Allah tiada permulaan, kita makhluk ada permulaan. Jadi Allah qadim, Allah sedia kala, kita bersifat
baharu. Catat, jangan malas. Jangan malas. Nak dapat ngaji tauhid, kena rajin buat nota. Kalau nak rakam kawan-kawan yang ngaji ni secara online ni, kalau nak rakamlah. Boleh buat ulang kaji. Beli kitab. Beli kitab. Nanti dengar balik rakaman, buka balik kitab, ulang kaji. Baru cepat dapat. Dia ngaji ni tak, ngaji agama ni bukan syarat duduk di pondok, duduk di madrasah baru bersungguh. Kita mengaji di rumah ni pun, mengaji di surau masjid pun kena bersungguh-sungguh ngaji. Tujuannya supaya kita cepat faham. Bila faham, baru boleh baiki ibadat. Kalau kita mengaji tak faham, macam mana nak baiki ibadat? Kita tak faham bab solat, macam mana nak baiki solat? Orang yang boleh baiki solat ni orang yang faham. Nak dapat faham tu kena bersungguh-sungguh ngaji istiqamah. Jangan main-main. Jadi begitulah juga ilmu tauhid ni. Kalau kita tak bersungguh mengaji tauhid, macam mana kita nak membezakan akidah yang sesat dan akidah yang betul? Macam mana kita nak membezakan akidah yang sesat dan akidah yang betul kalau kita tak faham? Macam mana kita nak membezakan fahaman yang macam-macam tu, yang menyalahi akidah kita ahli sunnah wal jamaah tu? Macam mana kita nak bezakan? Fahaman Wahabi macam mana? Fahaman Mu'tazilah Jabariyah macam mana? Mu'tazilah Qadariyah macam mana? Fahaman Mujassimah macam mana? Jadi dalam bab akidah ni, kalau kita tak faham, kita tak boleh bezakan mana akidah yang betul, mana akidah yang salah, mana fahaman yang betul dan mana fahaman yang salah. Jadi bagaimana kita nak pegang akidah yang macam mana yang kita nak pegang dalam hati kita? Kepercayaan yang bagaimana yang kita nak kita simpan dalam hati ini? Kalau masalah kefahaman dan akidah ni kita sendiri pun tak boleh nak membezakan, nanti akhirnya yang kita takut, yang kita risau, yang kita bimbang, akidah yang sesat pun ada dalam hati kita, akidah yang betul pun ada dalam hati kita. Boleh tak macam tu? Akidah orang kafir pun ada dalam hati, akidah orang mukmin pun ada dalam hati. Boleh tak kita nak simpan dulu dalam hati? Tak boleh, dia mesti salah satu. Dalam bab akidah ni dia mesti salah satu. Dia tak boleh dua. Akidah orang kafir pun kita pegang, akidah orang Islam pun kita pegang. Tak boleh. Bila bercampur akidah yang betul dengan akidah yang salah, maka dipermenang yang salah. Dikira kufur dah. Dikira kufur. Jadi bagaimana kita nak dapat membezakan akidah yang betul dan yang salah ni? Jawabnya, ngaji akidah sungguh-sungguh. Ngaji akidah sungguh-sungguh. Baru mudah nanti kalau tutup guru kita kata jangan berpegang dengan kefahaman, dengan pahaman yang mengatakan Allah itu bertangan, bermuka, bertempat. Baru kita mudah nak faham, oh kenapa tak boleh percaya yang Allah itu bertempat, bertangan, bermuka dan sebagainya. Baru kita akan dapat jawapan dia. Kita dapat jawapan dia, kenapa tak boleh berpegang, tak boleh percaya yang Tuhan itu bertempat, yang Tuhan itu beranggota. Kenapa tak boleh percaya? Kita akan dapat jawapan dia sendiri bila kita mengaji tauhid ni sungguh-sungguh. Kalau kita tak mengaji tauhid ni sungguh-sungguh, kita tak akan faham kenapa tak boleh terima fahaman yang mengatakan Allah itu bertempat, berpihak, bertangan, beranggota. Kita pun tak faham. Guru tu kata Tuhan tidak bertempat, yang ustaz tu pula kata Tuhan duduk atas langit. Jadi kita tak boleh nak membezakan. Akhirnya dua-dua kita ambil. Na'udzubillah.
Jadi ngaji semua. Tak kira laki, tak kira bini, dua-dua ni wajib ada akidah yang betul. Suami takkan dapat menyelamatkan akidah isteri kecuali isteri sendiri. Isteri tak boleh menyelamatkan akidah suami melainkan suami sendiri. Jadi kena pakak-pakak ngaji. Suami kena ngaji, bini kena ngaji. Kalau tak nanti seorang akidah sesat, seorang akidah betul. Kalau mati dalam keadaan begini, yang suami akidah betul, yang isteri akidah salah, suami syurga, isteri neraka. Ataupun isterinya akidah betul, suaminya akidah sesat, nanti isterinya syurga, suaminya kekal dalam neraka selama-lamanya. Lepas tu jangan kita ambil ringan masalah akidah ni. Tak payah mengaji lah, tak penting. Jangan main-main. Ngaji betul-betul. Belum terlambat lagi. Ngaji sungguh-sungguh. Suami kena ngaji. Suami wajib mengajar isterinya akidah. Kalau suami tak pandai, wajib suami mengajak isteri mengaji. Wajib suami membawa isterinya mengaji tauhid, mengaji fardu ain sama-sama. Kalau tak, suami tadi tanggung dosa. Ini perihal ibadat, perihal akhirat ni orang tak berapa nak ambil berat. Akhir zaman lebih-lebih lagi lah daripada dulu. Daripada dulu masyarakat kita ni tak ambil berat tentang akhirat. Sepanjang hidup, daripada muda sampai tua, mikir nak senang, nak mewah, nak kaya, nak makan, nak hidup. Tu je lah kita. Tu je lah yang kita fikir hari-hari daripada mula sampailah mati. Macam mana nak senang, macam mana nak mewah, macam mana nak kaya, macam mana nak kahwin, macam mana nak besarkan anak, macam mana nak sekolahkan anak, macam mana nak bayar hutang, macam mana nak selesa. Tu yang kita fikir setiap hari. Jarang-jarang nak mikir tentang akhirat ni. Macam mana nasib kita selepas mati besok, macam mana kehidupan kita dan anak bini kita selepas kita mati besok, macam mana keadaan. Apa bekalan yang kita nak bawa balik selepas daripada mati nanti. Walaupun kita beribadat, tapi kalau beribadatnya dengan cara yang salah, beribadat dalam keadaan melanggar akidah, beribadat dalam keadaan akidahnya sesat, habis. Tak ada bekalan kita nak bawa balik akhirat. Susahlah kita dan anak bini kita di hari kiamat besok. Jadi jangan kita fikir kesenangan dunia, keselamatan dunia, keselesaan dunia. Jangan semata-mata dalam kepala kita ni mikir tentang tu je. Fikir juga macam mana nak selesa, nak selamat dalam liang lahat besok. Macam mana kita nak selesa dalam liang lahat besok. Macam mana nak pastikan isteri kita selesa dalam liang lahat dia besok. Macam mana nak pastikan anak-anak kita selesa dalam liang lahat dia besok. Sebab benda ni yang nama kiamat, yang nama akhirat, yang nama alam barzakh ni, semua akan jumpa. Semua akan jumpa. Semua akan jumpa. Tak ada seorang pun yang takkan bertemu dengan alam barzakh, alam kubur. Semua akan jumpa. Jadi jangan fikiran kita ni memikirkan macam mana nak senang, selamat, selesa atas dunia. Kena fikir juga macam mana nak mendapatkan keselamatan dan keselesaan selepas mati. Kalau di dunia ni nak selesa dunia, kena belajar ilmu dunia. Kemudian usaha dapat kerja yang baik-baik, gaji yang mewah-mewah. Itu nak dapatkan keselesaan dunia.
Macam mana cara nak mendapatkan keselesaan di dalam barzah besok? Kena mengaji juga, kena belajar juga. Belajar ilmu akhirat. Kemudian dengan ilmu akhirat tadi beramal. Beramal berpandukan ilmu akhirat yang dipelajari, yang betul. Maka kalau betul ilmunya dan amalnya, insya Allah dia akan bertemu dengan kesenangan selepas mati besok. Dia akan bertemu dengan keselesaan selepas mati besok. Dia akan bertemu dengan kekayaan selepas mati besok. Tapi kalau seandainya dalam dunia ini kita tidak berusaha mempelajari ilmu akhirat, ini nak mendapat kesenangan dalam alam barzah itu boleh jadi angan-angan sahaja. Na'udzubillah. Apa guna kita duduk atas dunia ni mewah, kaya, seronok, senang, tapi bila mati je diazab oleh Allah selama-lamanya. Apa faedah? Kena fikir. Jangan kata alah kita muda lagi, alah nantilah dulu, belum nak kiamat lagi. Jangan. Meskipun kiamat tu lambat lagi, barangkali esok kita masuk dalam yang lahada. Banyak orang mati muda, banyak orang mati tanpa sebab, banyak orang mati walaupun sihat. Jadi tidak mustahil kita yang sedang hidup pun akan alami kematian yang sama. Kata Imam Ghazali, macam mana yang kamu lihat orang-orang mati tu, ada yang mati kemalangan, mati terkejut, mati sedang makan, mati sedang tidur, mati sedang cari duit, mati dengan sedang buat maksiat. Tidak mustahil, kata Imam Ghazali, tidak mustahil kamu pun akan mati sedemikian. Jangan kita ingat kita ni besok mati atas sejadah, mati sedang sujud. Dah, belum pasti lagi. Jadi kena fikir juga tentang akhirat. Kena fikir juga tentang hidup kita di hari akhirat. Kena fikir juga hidup kita tentang hidup anak bini kita, hidup kita dan hidup anak bini kita selepas mati. Di antara perkara yang paling penting untuk mendapatkan kesenangan akhirat ni, iman yang betul, akidah yang betul. Akidah yang betul. Mesti. Ini lesen terakhir, ini peluang terakhir untuk mendapatkan syurga tu. Nak mendapatkan tempat kesenangan yang namanya syurga tu, paling tidak imannya mesti betul. Walaupun dia ahli maksiat, tiap hari berzina sampai mati, setiap hari tunggang arak sampai mati, tak solat, dedah aurat, minum arak, berjudi, berzina tiap hari. Tapi selagi imannya ada iman yang betul, akhirnya dia akan duduk ke syurga juga. Akhirnya dia akan ke syurga juga. Walaupun sebelum masuk syurga itu diazab terlebih dahulu di dalam api neraka dengan sebab dosa dan maksiat yang dia buat. Akhirnya nanti akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Kenapa? Ada iman, ada pegangan yang betul dalam hati. Tapi sekarang ni kita tengok masalah pegangan dalam hati ni tak ramai yang ambil peduli. Tak ramai yang nak ambil peduli tentang akidah ni, tentang pegangan, tentang iman ni. Berapa ramai? Contoh kalau dalam kampung kita ni, berapa kerat yang belajar tauhid. Dalam ahli keluarga kita, adik-beradik kita, berapa ramai yang nak ngaji tauhid. Mustahil kalau kita tak mengaji kita pandai. Mustahil dengan tak mengaji tauhid kita pandai tentang tauhid. Mustahil. Ilmu dunia pun macam tu. Kalau kita tak belajar matematik, mustahil kita pandai buat kira-kira. Kita tengok diri kita dan tengok ahli keluarga kita. Berapa ramai yang ambil berat nak ngaji akidah. Bak tu ngajilah. Fikir nasib selepas mati besok macam mana. Jangan kita semata-mata mikir nasib,
nasib atas dunia ni. Senang macam mana pun tak kekal atas dunia. Berapa ramai orang yang mati sedang mengejar kekayaan, tak dapat kekayaan tu, mati. Berapa ramai orang yang sedang mati dalam keadaan sedang mengejar kemewahan, kemasyhuran, dalam sedang dia bersibuk mengejar pagi petang siang malam tadi, tak dapat lagi, tidak raih lagi yang namanya kesenangan dunia tadi, mati dalam keadaan dia sedang mengejar kesenangan, akhirnya terlepas kesenangan akhirat. Na'udzubillah min zalik. Habis masanya digunakan untuk memikirkan tentang kesenangan dunia, habis masanya tubuhnya bersibuk berbimbang, berusaha mencari mana kekayaan dunia tadi, tanpa ada ruang sedikit pun untuk mengambil berat, ambil tahu, ambil peduli tentang hari kematian dia. Na'udzubillah. Banyak suami-suami yang sibuk memikirkan kesenangan anak isteri atas dunia. Nanti bini aku nak rumah macam mana, bini aku nak kenderaan macam mana, anak-anak aku nak kenderaan macam mana, anak-anak aku nanti nak kerja apa, anak aku nanti gaji berapa. Tapi tak pernah mikir macam mana bini aku dalam kubur besok, macam mana anak-anak aku dalam kubur besok. Tak pernah fikir tentang benda itu. Na'udzubillah. Jadi sudahlah kita. Sudahlah. Berpada-padalah, maksudnya jangan sampai tak ambil peduli tentang akhirat. Jangan. Nanti kita menyesal. Nanti menyesal sesesal-sesalnya. Dah mati tak boleh hidup balik dah. Allah dah bagi kita peluang hidup berpuluh tahun, maka manfaatkanlah baik-baik. Manfaatkan. Sebab tu Allah Ta'ala tak ambil lagi nyawa kita. Mujur Allah Ta'ala tak ambil lagi nyawa kita hari ni. Sebab Allah nak bagi kita peluang lagi. Jangan salah. Jangan kita salah guna nikmat lemah lembut Allah. Allah bersifat lemah lembut dengan kita. Walaupun kita tak peduli nak belajar agama, walaupun kita tak peduli nak belajar ilmu fardu ain, tapi Allah masih lagi tak cabut nyawa kita. Cuba kita fikir sekejap. Apalah agak-agak nasib kita dalam kubur sekarang kalau seandainya Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita tak peduli tentang ilmu akhirat. Macam mana nasib kita dalam kubur sekarang? Mati dalam keadaan amalannya yang tak berpandukan ilmu. Macam mana nasib kita dalam kubur sekarang kalau Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita tak pernah peduli tentang ilmu akhirat? Na'udzubillah. Sebab tu kita yang masih hidup ni kena berasa syukur sangat-sangat, ya Allah. Kalau kau cabutlah nyawa aku dalam keadaan aku tak mengaji agama, habislah aku, celakalah aku, bertemulah aku dengan azab yang takkan tertangguh. Jadi alhamdulillah Allah masih lagi memberi kita umur supaya perbaiki ibadah kita, belajar agama, ngaji agama, ngaji balik. Tidak ada istilah terlambat, belum terlambat lagi. Ngaji betul-betul tauhid ngaji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kata musannif lagi, dan keempat, pada segala pegangan. Nampak tak? Ilmu ni nak menceritakan tentang pegangan. Dalam hati manusia ni macam-macam pegangan ada. Yang kafir dengan pegangannya, yang murtad dengan pegangannya, yang liberal dengan pegangannya, yang syiah dengan pegangannya, yang wahabiyah dengan pegangannya, yang ahli sunnah dengan pegangannya. Ini ilmu ni nak membicarakan tentang pegangan ataupun kepercayaan dalam hati. Pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah SAW
seperti hal-hal syurga. Macam mana pegangan kita tentang syurga, bagaimana pegangan kita tentang neraka dan hal-hal hari kiamat yang lain. Macam mana pegangan dan kepercayaan kita tentang alam kematian. Macam mana pegangan dan kepercayaan kita tentang sakaratul maut. Kita percaya ke tidak yang nama sakaratul maut? Yakin ke tidak adanya sakaratul maut? Yakin ke tidak dalam kubur besok kita akan disoal dengan malaikat mungkar nakir? Yakin ke tidak anak bini kita pun akan bertemu dengan malaikat mungkar nakir? Kalau yakin, apa tindakan? Kita dah buat persiapan betul? Kita dah buat persiapan ke belum nak bertemu dengan makhluk Allah yang namanya malaikat maut? Dah buat persiapan ke belum nak bertemu dengan makhluk Allah yang sangat menakutkan tu, yang namanya malaikat maut? Apa persiapan kita dah buat? Dah buat persiapan ke belum? Kita, bini kita dah buat persiapan ke belum nak jumpa malaikat maut? Anak-anak kita dah buat persiapan belum nak jumpa malaikat maut? Kita sendiri dah buat persiapan belum? Malaikat maut sangat menakutkan, sangat menggerunkan, sangat ganas. Tidak ada peri kemanusiaan, tidak ada sifat belas kasihan. Sangat menakutkan. Bayangkan kita nak jumpa malaikat maut seorang diri, tak ada seorang pun teman kita. Walaupun kita duduk di atas apa? Di atas pera ataupun pembaringan, dikelilingi oleh anak bini ataupun suami ataupun saudara mara, mereka tidak menemani kita waktu kita nak bertemu dengan malaikat maut. Dia orang tak nampak apa yang kita alami saat nyawa kita nak direnggut oleh malaikat maut. Kita sahaja yang bertemu, kita sahaja yang jumpa, kita sahaja yang bertemu, yang mengalami kesakitan dan ketakutan tu. Walaupun waktu kita nazak tu ramai saudara mara datang, adik-beradik datang, saudara mara datang, anak-anak kita duduk keliling kita, bini kita, teman kita pangkukan kita, ataupun suami pangkukan kita, mak bapak pangkukan kita, tetap mereka tidak dapat menemani kita waktu nyawa nak dicabut oleh malaikat maut. Kita seorang hadapi. Kata sebut dalam kitab Kashful Ghaibiyah tu, matanya seperti kilat, tubuh badannya hitam legam, busuk sebusuk-busuk baunya, bertaring, keluar daripada mata dan mulutnya api yang menyala-nyala nak mencabut roh kita. Kita alami seorang, orang lain tak nampak, orang lain tak tahu, orang lain tak rasa. Kita yang alami begitu. Dah ada persiapan belum nak bertemu dengan malaikat maut tadi? Agak-agak dengan persiapan kita sembahyang tahiyat tidak, hati kita kotor, tauhid dah ke mana, pegangan dah ke mana, agak-agak selamat ke tidak nak bertemu dengan dia? Jumpa tetap jumpa. Mati terkejut ke, mati sakit ke, mati macam mana, tetap jumpa dia yang namanya malaikat maut. Bini kita pun akan jumpa juga dengan malaikat maut yang menakutkan. Maka jangan kita terlupa benda-benda ni. Jangan kita terlupa benda-benda ni. Kena fikirkan juga. Kalau kita takut susah atas dunia, takut anak bini kita susah, takut anak bini kita lapar, takut anak bini kita sakit, kena fikir juga, kena takut, kena risau juga. Bini kita, anak-anak kita nanti susah saat nak bertemu dengan malaikat maut tadi. Kena fikir. Kena fikir, masing-masing kena fikir. Kita ni orang beriman. Apa maksud orang beriman? Yakin adanya hari kiamat, yakin adanya yang nama malaikat maut, sakaratul maut. Kita bukan orang munafik, kita orang mukmin. Apa maksud mukmin? Yakin dengan perkara gaib yang dikhabar oleh Rasulullah SAW. Tu orang yang dah mati tu kan, suami kita, mak ayah kita, moyang kita, barangkali adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang dah mati tu, semua dah jumpa yang namanya malaikat maut.
Semua dah jumpa dah bagaimanalah nasib mereka waktu tu. Itu bergantung dengan amalan masing-masing. Kalau ada persiapan, selamatlah dia. Kalau tak ada persiapan, na'udzubillah min zalik, mau tak mau kena hadaplah juga. Nak hidup balik tak dapat dah. Nak hidup balik dah terlambat habis waktu dah. Jadi fikir-fikir sambil-sambil kita cari rezeki, fikirkan benda ni. Jangan tak ada persiapan. Jangan tak ada persiapan. Ngaji sungguh-sungguh. Pakak-pakak ngaji. Suami, isteri, anak-anak ngaji. Ingat dunia ni sementara je. Kesenangan sini sementara. Tak dapat kaya mewah macam orang lain, tak ada masalah. Yang kita nak kena risau, nanti kita, anak bini kita susah di hari kiamat. Itu yang kita nak kena fikir nombor satu. Atas dunia ni tak dapat mewah kaya macam orang lain, tak ada masalah. Sebab sekaya apa pun semua akan tinggal. Berapa banyak orang kaya-kaya jutawan mati dah. Betul tak? Berapa ramai dah jutawan yang dah mati. Ahli perniagaan yang hebat-hebat, Datuk Datin dah mati. Mana pergi kekayaan dia? Jadi jangan disebabkan benda-benda tu kita terlupa ni persiapan kita nak mati. Tak peduli kita tak mengaji, anak bini tak mengaji, tak peduli. Jangan, na'udzubillah. Pakak-pakak kita beringat. Ini nasihat untuk diri saya sendiri, nasihat untuk anak isteri saya khususnya, dan kalian para muhibbin rahimakumullah. Mudah-mudahan boleh menimbulkan keinsafan, kesedaran supaya kita waspada dan hati-hati dalam mengejar kehidupan atas dunia yang diibaratkan seperti bayang-bayang. Hidup dunia ni bayang-bayang aja. Mati hilanglah, habislah semua. Yang hilanglah pangkat kita, jawatan kita, nama baik kita, pujian orang, penghormatan orang, sebutan orang, semua hilang, habislah. Jadi ngaji sungguh-sungguh kita. Suami tak nak ngaji, kita isteri ngaji sungguh-sungguh. Isteri tak nak ngaji, kita suami ngaji sungguh-sungguh. Mak bapak tak nak ngaji, kita ngaji, anak-anak ngaji sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima, faedah ilmu ini. Apa faedah ngaji tauhid ni? Apa faedah dia? Mana apa untung dah belajar ni, apa untung? Apa faedah yang kita dapat? Iaitu dapat mengenal Tuhan. Jadi kalau kita ngaji ilmu ni, dapat kenal Allah. Apa maksud kenal Allah? Tahu Allah Ta'ala itu Tuhan yang bagaimana sifat-sifat dia. Daripada pengenalan kepada Tuhan itulah yang akan menjadikan dia hamba yang takut dengan Allah. Daripada kenal tu akan menjadikan dia hamba yang takut dengan Allah. Kalau dia suami yang takut dengan Allah. Bila dia takut dengan Allah, dia akan jalankan tidak tanggungjawab dia. Kalau suami takut kepada Allah, dia akan jalankan tak tanggungjawab seperti yang Allah perintahkan atas diri. Sudah tentu dia akan jalankan tanggungjawabnya yang diamanahkan oleh Allah, sebab dia tahu dia akan dipersoalkan oleh Tuhan. Maka dia tidak akan mempermain-mainkan tanggungjawabnya terhadap dirinya, terhadap anak bini dia. Dia akan berusaha menunaikan nafkah yang diperintahkan oleh Allah ke atas diri dia, ke atas diri anak isteri dia. Sama ada nafkah yang bangsa dunia ataupun nafkah yang bangsa akhirat. Sebab dia takut kepada Allah. Dia takut nanti dia akan dipersoalkan dengan tanggungjawab yang dipikulkan oleh Allah. Itu apabila dia menjadi seorang suami yang takut kepada Allah. Dia akan pastikan dirinya mematuhi syariat. Dia akan pastikan hatinya bersih daripada sifat yang dibenci oleh Allah. Dia akan pastikan akidahnya betul. Tak cukup sekadar itu, dia akan mengambil berat yang sama juga terhadap isteri dan anak-anak dia. Sebab dia takut kepada Allah, digerun dengan Allah, takut dengan Allah. Dia tak buat main-main dengan yang namanya ibadat. Dia akan jadi suami yang bertanggungjawab. Sebaliknya, kalau suami yang tidak mengenal Allah, dia tak takut kepada Allah. Bila dia tak takut kepada Allah, dia akan abaikan tanggungjawab dia.
Contohnya mana? Dia hanya menunaikan nafkah yang bangsa dunia sahaja kepada anak bini dia. Dia usaha dapatkan rumah, carikan pakaian, carikan makan minum, bagi duit belanja. Itu je. Dia tak takut yang mana dia akan dipersoalkan juga nanti, kenapa tidak memberikan agama kepada isteri, kenapa tak mengajarkan agama pada anak bini dia. Kerana itu juga merupakan nafkah yang wajib diberi kepada isteri dan anak-anak dia. Kenapa dia takut tak bagikan rumah? Kenapa takut? Dia kata, kenapa takut tak bagikan tempat kediaman? Sanggup berhutang, buat loan, nak dapatkan rumah untuk isteri, untuk anak-anak. Kenapa tak takut nanti Allah Ta'ala persoalkan kenapa tidak memberikan agama pada isteri dan anak-anak dia? Kalau dia suami yang takut kepada Allah, dia akan usaha dapatkan dua-duanya. Yang bangsa nafkah dunia pun dia akan usahakan, nafkah akhirat pun yang bangsa roh pun dia akan usaha dapatkan untuk anak bini dia. Sebab dia takut nanti di hari kiamat, kalau dia gagal menjalankan tanggungjawab, dia akan diazab oleh Allah. Itu suami yang takut kepada Allah. Mana datang takut tadi? Mengenal Tuhan dia. Daripada mengenal tu, dia akan jadi takut, dia akan jadi gerun, dia akan jadi risau, dia akan jadi bimbang. Daripada perasaan takut, risau, bimbang tu, dia akan usaha bersungguh-sungguh secepat mungkin melaksanakan tanggungjawabnya yang dipikul oleh Allah, yang dipikulkan oleh Allah. Dia tak main-main. Dia bukan fikir nak bagi rumah, pakaian, duit belanja daripada anak bini. Dia akan fikirkan juga, dia akan risau juga seandainya anak isterinya tidak diberikan agama yang sebenar-benarnya. Begitulah juga isteri. Apabila isteri mengaji tauhid, ngaji sungguh-sungguh, sehingga dia mengenal Allah, maka akan adalah di dalam hati isteri tadi takut gerun kepada Allah. Bila dalam hati isteri tadi ada takut gerun pada Allah, dia akan menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri yang dipikulkan oleh Allah. Kerana dia taat kepada suami. Itu perintah Allah. Allah yang perintahkan dia taat kepada suami. Selagi suruhan suami tadi itu tidak melanggar syariat, wajib dia taat kepada suami. Jadi isteri yang taat kepada suami, tanda-tanda dia takut kepada Allah. Tapi kalau tidak takut kepada Allah, dia akan abaikan tanggungjawab terhadap suami. Dia akan abaikan tanggungjawab kepada suami. Dia tidak akan menunaikan ketaatan kepada suami sebab dalam hatinya tidak takut kepada Allah. Dia tak takut dengan azab yang Allah persiapkan. Suami tadi tidak takut terhadap azab Allah yang Allah persiapkan seandainya dia gagal menjadi seorang suami yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah belajar ilmu ni. Barang siapa belajar ilmu ni dengan niat yang betul, bersungguh, apabila diberi kefahaman oleh Allah, manfaat dan faedah oleh Allah, dia akan menjadi suami yang mengenal Tuhan. Dan bila mengenal Tuhan, dia akan menjadi suami ataupun isteri yang takut kepada Allah. Bila hamba itu tadi takut kepada Allah, dia akan menjalankan tanggungjawabnya. Dia akan jalankan tanggungjawabnya dengan sebenar. Kerana takut nanti di hari kiamat dengan soal jawab daripada Allah. Nanti dia tanya, kenapa isteri tak semayang? Kenapa isteri tak tutup aurat? Kenapa isteri bergaul bebas? Kenapa akidah isteri salah? Kenapa hati isteri kotor? Semua dia nak kena jawab. Jadi kalau dia takut, dia akan pasti betul-betul atas dunia. Berat kita nak kena jawab suami, berat nak jawab besok hari kiamat. Sebab itu wajib isteri taat kepada suami. Kerana suami tak boleh masuk syurga selagi tidak settle masalah isteri dan anak-anak dia. Dia tak boleh masuk syurga. Suami dia tak boleh masuk syurga dulu, melainkan kena bereskan soal jawab tentang anak bini dulu. Jadi kalau anak bini kasihan belas dengan suami, tak nak menyusahkan suami di hari kiamat, mana pakat-pakat taat kepada Allah. Tolong menolong, ta'awanu, tolong menolong untuk mentaati perintah Allah.
Kalau tak, nanti kita menjadi isteri dan anak-anak yang menyusahkan suami. Kena pakat-pakat. Pakat-pakat. Kemudian, tapi kalau suaminya dah bertanggungjawab, memberikan agama, mendidik agama, isteri tak nak ikut, isteri tak nak dengar, itu dosa ditanggung oleh isteri. Suami tak bertanggungjawab. Suami tak bertanggungjawab. Bila suami dah menjalankan tanggungjawabnya dengan sebenar, maka dosa isteri tadi ditanggung oleh isteri sendiri. Yang dikata dosa ditanggung oleh suami tadi, kalau suaminya cuai. Suami cuai, tak ambil berat tentang hukum agama Allah, tak ambil peduli tentang ilmu agama, tak pantau isterinya dengan agama, isterinya tak tahu agama, tak kenal Tuhan dan tak takut kepada Tuhan, ini dosa dijawab, ditanggung oleh suami. Sebab tu suami jalankanlah tanggungjawab. Jalankan tanggungjawab seperti yang Allah perintahkan, supaya nanti kita terselamat daripada ungkitan dan bangkitan isteri dan anak-anak kita. Kat dunia je dia orang ni baik. Kat dunia ni dia masakkan, dia suapkan, tidur sebentar siap nanti di hari kiamat. Dia tak peduli dah, asalkan dia selamat daripada azab Allah. Siapa nak masuk dalam neraka tu? Kalau contoh sekarang kita buat contoh sekarang. Kalau sekarang ni Allah mempertontonkan neraka jahanam tu depan mata kita, isteri dan suami. Salah seorang wajib masuk. Siapa nak masuk? Cik kita jawab dengan jujur. Andai kata sekarang ni kita suami dan isteri dipertontonkan azab neraka jahanam, salah seorang mesti masuk dalam neraka tadi. Siapa nak wakil masuk? Siapa sanggup? Nak tolak siapa? Nampak? Tolak suami je. Sini dia dah jawab lah. Sini dah jawab lah. Sungguh lah. Kalau kita pun kita akan cakap, baik tolak isteri. Kalau seandainya begitu lah, siapa nak hadap azab neraka tu? Sebab itu nanti di hari kiamat, isteri akan mencongkel kesalahan suaminya sehabis-habis, asalkan mereka tidak dihumban dalam neraka. Dan suami pun akan mencongkel kesilapan dan kesalahan isterinya sehabis-habis, supaya suami tidak dihumbankan dalam neraka. Jadi cara nak selamat, masing-masing tunaikan tanggungjawab kerana Allah. Apa yang Allah wajibkan atas kita suami, kena buat sungguh-sungguh. Apa yang Allah tanggungjawabkan atas isteri, kena buat sungguh-sungguh. Barulah suami tak boleh bangkit atas diri kita, maknanya isteri tak boleh bangkit atas diri kita besok. Apabila kita menunaikan tanggungjawab dengan sebenar-benar. Kalau tidak, habislah kita. Dekat dunia ni dia boleh duduk sekali. Lepas tu jangan peduli suami kita jahat, kita usaha jadi isteri yang solehah. Suami kita jahat, kita usaha jadi isteri yang taat kepada Allah. Suami tak sembahyang, suami berjudi, suami na'udzubillah macam-macam yang suami buat, kita usaha jadi isteri yang solehah, bertakwa kepada Allah. Tunaikan tanggungjawab kita kepada Allah, dan tunaikan tanggungjawab kepada suami. Suami nak jahat, suami nak buat maksiat, itu nanti dia jawab dengan Allah. Jangan jadikan alasan suami saya jahat, suami saya minum arak, suami saya berjudi, jadi saya tak perlu nak taat kepada Allah. Nanti kita yang diazab oleh Allah. Begitulah juga suami. Isteri derhaka, isteri tak nak semayang, isteri kuat melawan, isteri macam-macam lagi lah contohnya. Dia tak nak dengar nasihat kita. Kita suami usaha jadi suami yang bertakwa kepada Allah. Usaha jadi suami yang takut kepada Allah.
Jangan jadikan alasan aku tak nak takut kepada Allah, aku tak nak taat kepada Allah sebab isteri aku tak dengar cakap. Jangan, dia tak nak dengar cakap, itu nanti dia jawab dengan Allah. Jangan kita jadikan pasangan kita tu tadi yang tak nak taat kepada Allah tadi sebagai lesen untuk kita pun tidak mahu taat kepada Allah. Jangan. Dan percayakan Rasul dan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, kekal yang kekal. Jadi mengenal Allah, ilmu ni faedahnya apa? Faedah dia mengenal Allah. Jadi nak kenal Allah bagaimana? Ngaji ilmu ni, ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu tauhid. Tak peduli siapa, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, ahli perniagaan, datuk, datin, tan sri, artis, tak peduli. Ini kewajipan kita yang Allah pikulkan atas diri hamba-hambanya. Tak peduli daripada raja, menteri sampailah ke bawah, wajib ngaji tauhid, wajib mengenal Allah, wajib kenal Allah. Tak kenal Allah, berat nak jawab besok. Wallahu a'lam. Sambung satu kita lagi. Ada tak amalan yang boleh buat kita lupa akan segala maksiat? Itulah kelemahan kita. Itu tanda-tanda lemah kita. Tak mampu nak melupakan benda yang kita tak mau ingat. Banyak benda yang kita cuba nak lupakan tapi tak mampu. Supaya kita sedar kita ni lemah, kita ni tak kuat. Mana hebat kita? Benda nak lupa tak boleh lupa. Itu lemah kita. Yang kuasa Allah. Sibukkan pikiran kita, sibukkan dengan amal soleh. Sibukkan hati dan pikiran kita memikir tentang ibadah. Itu cara dia. Sibukkan pikiran kita memikir tentang ibadat. Bila kita tak fikir tentang ibadat, nanti pikiran dan hati kita mikir tentang benda yang tak ada sangkut paut dengan ibadat. Sibukkan mikir macam mana nak jadi hamba mengenal Allah, macam mana nak jadi orang soleh-solehah, macam mana nak betulkan solat, macam mana nak bersihkan hati. Banyak lagi benda yang kita boleh fikir. Banyak lagi benda yang kita boleh fikir. Hati kita tu je, kalau tak fikir tentang ibadat, dia akan fikir yang sia-sia ataupun haram tu je. Hati kita ni kalau tak fikir tentang ibadat, dia akan fikir tentang maksiat ataupun benda sia-sia tu je. Maka usaha memikirkan tentang akhirat, usaha memikirkan tentang ibadah. Kalau tak, dia akan pergi sebelah sana. Hati kita ni macam tu. Muka surat berapa ni? Penamaan bagi hati, baca sikit 15 minit. Saya punya kitab pusat pun ada tak tanda dia? Dua-dua 5 kitab saya itu ada tanda. Rubi. Itu dia. Itu jawapan dia. 129. Bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Betul Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Tadi kitab tauhid untuk akidah, ini kitab tasawuf pula untuk membersihkan hati. Kalau akidah betul, hati kotor pun tak boleh. Akidah betul tak? Tapi hati kotor, tak boleh, tak jadi. Jadi macam mana nak bersihkan hati yang kotor? Inilah ilmunya. Ilmu tasawuf ni wajib ngaji. Semayang dah, puasa dah, akidah betul dah, tapi hati kotor, hati penuh dengan penyakit yang Allah benci. Wajib kita ni mengetahui apa sifat yang haram dalam hati, apa sifat yang wajib ada dalam hati.
Apa sifat yang haram ada dalam hati? Ada berapa? Jenis-jenis sifat yang haram ada dalam hati kita. Apa dia? Ada berapa? Kalau kita tak tahu, ada berapa sifat yang haram dalam hati? Ada berapa jenis sifat yang haram ada dalam hati? Makna kalau ada dalam hati hukumnya haram, berdosa, Allah benci. Apa ni sifat-sifat dia? Kalau kita tak tahu macam mana kita nak cari, asal dengki lagi, baru dua, ujub lagi, riak lagi, takabur lagi. Banyak tak ingat. Kena kenal. Kena kenal satu-satu supaya kita boleh cari dalam hati kita. Sebelum mati kena cari cepat-cepat. Sebelum mati kena cari cepat-cepat sifat-sifat haram ni dan buang. Kalau mati bawa benda-benda tu habis kita. Sembahyanglah sampai lebam kepala kita. Puasalah sampai kering kulit kita. Sedekahlah sampai habis harta benda kita. Selagi ada penyakit hati tadi, kita takkan selamat pada akhirat. Takkan selamat pada akhirat. Jadi mau tak mau kena kenal sifat-sifat yang haram ni dan wajib buang. Kena buang cepat-cepat. Sebelum mati kena kasih beres. Satu pun tak boleh ada. Satu pun tak boleh ada. Kena buang. Maka kena kenal sifat-sifat. Ini di antaranya. Ini di antara sifat yang wajib kita kenal. Yang wajib kita mukallaf, laki-laki, perempuan, wajib kenal sifat ni yang dinamakan apa? Menyatakan pada membesarkan diri. Besar diri, membesar diri. Ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri itu, ini definisi dia. Cuba tengok dalam hati kita sekejap. Cuba kita tengok sekejap, pakat-pakat tengok sekejap dalam hati kita. Ini mengaji kena beramal lah. Kita mengaji ni bukan seronok-seronok nak dengar je. Apa niat kita ngaji? Nak tahu, nak amal. Itu niat kita belajar. Baik. Bahawasanya membesarkan diri, orang panggil sombong. Ataupun Arabnya kata takabur. Apa dia takabur ni? Bahawa melihat iakan dirinya lebih daripada orang yang lain pada sifat kesempurnaan. Dan melihat ia agar orang lain itu lebih hina daripadanya. Cari dalam hati kita ada tak? Kalau ada yang cakap kuat, dia orang tahu ini aib, dosa. Kena jujur, jangan buat tak dengar pak. Kadang-kadang kita ni dalam bab-bab ni kita buat tak dengar. Konon-konon kita tak tahu Allah tahu benda ni dah sampai telinga kita. Allah tahu perkara ni dah sampai pada telinga kita dan hati kita. Jadi nanti tak boleh nak jawab, ya Allah, aku tak tahu tak pernah tahu tak boleh lari. Baik. Apa yang nama sombong? Sombong ni memandang diri kita, merasakan diri kita lebih baik, lebih sempurna, lebih mulia daripada orang dalam bab-bab kesempurnaan. Dalam hal yang baik-baik, faham elok-elok ni? Kita cari sekejap. Cari sekejap. Dalam hati kita merasakan kita lebih baik daripada orang lain. Orang lain tak peduli suami ke, isteri ke, anak-anak ke, kawan-kawan ke, guru ke, murid ke, jiran ke, kenalan ke, tak peduli. Dalam bab yang baik, dalam bab taat, dalam bab amal soleh, kita berasa aku lebih hebat daripada dia. Dalam bab semayang ni,
dalam bab sembahyang ni, kalau nak banding aku dengan anak bini aku lebih baik lagi. Itu sombong. Kalau suami dia memandang dirinya, akulah suami yang paling baik nak bandingkan dengan para suami yang lain. Dalam menjalankan tanggungjawab, akulah suami yang paling baik nak bandingkan suami yang lain-lain. Kalau isteri pula, dia merasakan diri dia adalah isteri yang lebih taat kepada suami, nak bandingkan dengan perempuan-perempuan lain yang bergelar isteri. Itu namanya sombong. Dengar ke tidak ni? Mau tak dengar pula mau tak dengar, Allah tahu, telinga kita dah dengar. Allah yang memperdengarkan ni. Malaikat dah tulis dah. Jadi besok tak boleh lagi ya. Dah tahu. Apa saja dalam bab yang baik, dalam hal kebaikan, dalam hal kesempurnaan, kita rasa kita lebih daripada orang. Bila ada perasaan macam tu dalam hati, namanya takabur. Sombong dah tu, tak ada dah penyakit lain dah. Tak ada dah, jangan pandai-pandai kita nak ubah definisi pula dah. Jangan buat tak dengar ngaji. Sebab tu ngaji ni kena hadir rohani jasmani. Jangan jasmani aja hadir, tapi rohnya tempat lain. Hadir hati hadir dalam kuliah. Kalau tak nanti terlepas benda penting. Jadi jangan ada, maksudnya jangan ada sifat macam tu. Walaupun dia seorang yang baik, walaupun dia seorang yang taat, walaupun dia seorang yang tunaikan tanggungjawab, walaupun dia orang sebagai seorang yang soleh, jangan merasakan dirinya lebih daripada orang. Jangan. Walaupun dia seorang suami yang bertakwa, dia seorang suami yang soleh, tunaikan tanggungjawab, bagi nafkah yang bangsa dunia, bagi nafkah yang bangsa akhirat, bertanggungjawab pada suami, isteri dan anak-anak dia. Jangan merasakan yang kita lebih daripada orang. Jangan risau dengan kita merendahkan diri tadi. Allah Ta'ala tetap mengetahui amalan kita di sisi Allah. Jangan risau. Bahkan orang yang tidak merasakan dirinya takabur tadi, bahkan dia tawaduk, merendah diri, pangkatnya, darjatnya dinaikkan oleh Allah. Ni payah nak buang ni. Ni penyakit ni payah nak buang ni. Tanda-tanda orang ada takabur, itu alamat dia. Orang yang dalam hatinya ada dendam, menunjukkan dalam hatinya ada takabur. Sebab dia merasakan dirinya lebih baik daripada orang yang dia dendam. Sebab tu Nabi kata, penyakit takabur ni kalau ada dalam hati, walaupun sebesar biji sawi, tak dapat masuk syurga. Kerana daripada sifat takabur ni akan tumbuh penyakit yang lain, hasad, dengki, iri hati, sangka jahat dan macam-macam lagi akan timbul. Puncanya takabur. Semak cari dalam hati kita. Ada tak perasaan macam tu? Dengan siapa pun, tak ada kecuali. Dengan siapa pun hamba Allah ni, ada tak kita merasakan aku lebih baik daripada dia, aku lebih taat daripada dia? Ada tak? Kalau ada, sombong lah tu nama. Cari. Tumpukan perhatian pada pengajian, nanti terlepas rugi. Tumpukan perhatian. Sikit lagi nak habis dah. Rugi masa kita kalau kita duduk ngaji tapi tak dapat apa yang kita belajar, tak dengar, rugi lah.
Baik tak payah duduk dalam kelas, baik tak payah mengaji, baik tak payah ikut kelas. Kalau fikiran kita, hati kita duduk tempat lain, buang masa, baik kita lepak tengok TV lah. Tentu dihargai tengok TV macam-macam seronok. Jadi bila Allah dah bagi peluang duduk majlis ilmu, tumpukan perhatian betul-betul, hadirkan hati kita. Yang Allah tahu siapa yang hadir hati, siapa yang tak hadir hati. Allah tahu. Cari ada tak? Kalau ada, ngaku dengan Allah, bukan ngaku orang, ngaku dengan Allah. Ya Allah, aku takabur. Kalau kita tak ngaku pun Allah tahu yang kita sombong. Baik ngaku. Kita dah buat salah besar. Takabur ni dosa besar, tuan-tuan. Takabur ni dosa besar, bukan dosa kecil. Jangan kita ingat dosa takabur ni, kadang kita ambil wuduk, dosa ni gugur ikut air wuduk kita. Malangkan kita bangun tahajud, semayang banyak-banyak, dosa takabur ni gugur dengan semayang tahajud kita. Dah, takabur ni hanya Allah ampunkan dengan bertaubat. Kena azam, ya Allah, aku menyesal dalam hati aku ada takabur. Mulai saat ini aku tak nak ulang lagi merasakan yang dia aku lebih daripada orang lain. Sama macam taubat minum arak, berjudi, sama je. Sebab tu kita kena tahu dan kena faham, penyakit hati ni dosa besar, bukan dosa kecil. Bila kita ingat dosa kecil, kita akan tak kisah dengan dosa tu. Kalau kita tak tahu, kita akan ingat takabur ni dosa kecil. Alah, nanti kalau pergi masjid, aku banyak bersedekah, aku dah jalankan tanggungjawab sebagai suami, tentulah dosa-dosa aku Allah ampunkan. Kena ingat dosa takabur ni Allah takkan ampunkan. Allah takkan ampunkan dosa takabur kita. Sebanyak mana pun tahajud kita, sebanyak mana pun haji kita, sebanyak mana pun umrah kita, zakat kita, puasa kita, suami cari nafkah, isteri khidmat dengan suami, Allah tak ampunkan dosa sombong yang ada dalam hati, melainkan dengan bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Barangkali ada di kalangan kita yang anggap takabur ni dosa kecil, nanti habis semayang gugur. Sebab tu kita tak peduli nak buang, sebab tu kita tak takut simpan takabur dalam hati kita, sebab kita salah faham. Maka Nabi kata orang yang solat 5 waktu tu akan dicuci dosanya oleh Allah. Ya, dosa kecil. Yang suci daripada anggota kita ni dengan asbab solat 5 waktu, dosa kecil. Dosa besar tidak gugur dengan solat 5 waktu. Dosa besar tak akan gugur dengan pergi balik melangkah ke masjid dah, dengan duduk dalam majlis ilmu. Nabi kata barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar kena taubat. Kalau kita tak taubat, nanti mati bawa balik dosa besar tadi. Nauzubillah. Kena buang penyakit sombong ni. Buang. Buang, tak ada guna, tak ada faedah. Kita semayang, kita mengaji, kita tutup aurat, tapi dalam hati ada tak kena pada tempat. Kena buang. Mau tak mau kena buang. Kalau tak, nanti kita diazab oleh Allah. Ini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni nak mendidik hati supaya menjadi hati yang berakhlak mulia. Nak didik hati supaya jadi hati yang berakhlak mulia. Hati yang tidak ada takabur pada orang lain. Siapa pun dia tak ada sombong berasa hebat daripada isterinya, dia tak ada berasa hebat pada suaminya, tak ada berasa hebat dengan anak-anak dia, tak ada berasa hebat dengan makmumnya, tak ada berasa lebih hebat daripada jamaahnya, tak ada berasa hebat lebih daripada muridnya. Tak ada. Tawaduk, merendah diri, dan melihat-iyakan orang lain itu lebih hina daripada dia. Sebab tu kita suka cela orang, caci maki orang. Sebab apa tu? Dalam hati ada sombong. Aku lebih baik, aku lebih taat, aku lebih mulia. Kau hina, kau banyak dosa, kau banyak maksiat, kau banyak dosa, kau suka buat benda haram. Na'udzubillah min zalik. Ketahuilah Allah benci kita. Allah benci hamba-Nya walaupun alim.
tapi ada takabur. Tengok iblis tu alim, umurnya panjang, ibadatnya banyak, tapi Allah benci, Allah laknat sebab dalam dirinya ada sombong. Kita pun sama lah, kena buang lah. Kena azab nak buang. Minta tolong dengan Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, dalam hati aku ada sombong, aku tak kuat, aku tak mampu nak buang, bantulah, beri kekuatan ya Allah. Minta pada Allah. Kalau ada sombong kita payah nak jadi pemaaf, payah nak jadi pemaaf. Kalau dia sombong, payah nak jadi pemaaf. Dendam, sangka jahat, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita semua untuk bersihkan hati daripada penyakit sombong. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Siapa tak nak aminkan, menunjukkan dia sayang sifat sombong. Mudah-mudahan Allah buang sifat sombong dalam hati kita. Allahumma amin ya Allah. Dia kata sayang nak buang. Macam mana? Sombong ni. Dia duduk ni. Saya tak buang lah sebab tu. Dia tekor tu keluar. Ada sekor kena keluar. Kono halau semua. Kono buang susah. Nak Allah sayang tak? Nak Allah sayang, buang. Sama korolon 3 poli tu. Datang dia menumpuk. Ada tu pun. Buang sentiasa. Dia memang penyakit hati ni akan datang. Buang, datang. Kita kena kawal. Kena ingat. Bila penyakit ni duduk je dalam hati, Allah benci. Dia duduk je dalam hati, Allah benci. Sebab tu kena sentiasa peka. Dengan hati kita ni. Kena pastikan hati kita sentiasa bersih dari sebarang penyakit. Kena sentiasa pantau. Kita ni selalu pantau zahir kita. Pakaian kita tak boleh kotor, pakaian tak boleh common, orning tudung kena tajam. Kalau sengit tak boleh, peka gitu. Tapi hati ni kita tak peka. Ada hasad, ada takabur. Kena sentiasa peka. Sebab bila penyakit ni ada je dalam hati, Allah benci kita. Walaupun kita boleh semayang 200 rakaat setiap malam tahajud, walaupun kuliah kita daripada pagi sampai jejak ke tengah malam, tak berhenti kuliah, tak berhenti mengaji, bertalakinya online-nya, tapi dalam hati ada takabur, Allah benci. Tak payahlah kita nak perasan Allah sayang kita, Allah benci kita. Na'udzubillah. Maka ia setengah daripada sifat kecelaan yang ada di dalam hati. Sifat kecelaan dalam hati kena buang. Dan sebesar-besar maksiat yang sembunyi. Maksiat yang sembunyi. Tak nampak maksudnya. Nampak zahirnya baik dah, pakaian tasawuf dah, pakaian ikut sunnah dah, pakaian macam perempuan solehah dah. Kalau lelaki tadi pakaian ikut sunnah dah, serban, jubah, selendang, sugi, minyak wangi, solat jamaah, hadir kuliah, suka sedekah. Rupa-rupa hatinya takabur, sombong. Yang perempuan begitu, berjubah dah, bertudung labuh dah, ngaji dah, tapi dalam hati ada takabur. Na'udzubillah. Kena buang, wajib buang. Kalau tak, Allah benci kita. Kita tak boleh nak tipu Allah dengan pakaian kita. Tak boleh nak tipu Allah dengan pakaian kita. Tak boleh. Allah tahu. Sehalus apa pun penyakit ni ada dalam hati, Allah tahu. Bila Allah tahu, Allah akan balas. Bila Allah tahu, Allah akan balas. Kalau Allah tahu dalam hati ada penyakit yang haram, Allah akan balas dengan azab. Bila Allah tahu dalam hati ada sifat terpuji, Allah akan balas dengan keredaan.
Jadi kalau kita nak Allah redha, kena buang semua. Memang pahit, memang perit, kena buang kalau nak kasih Allah. Nafsu memang, nafsu kata jangan buang, nafsu kata jangan. Sebab nafsu memang nak kita ni dibenci oleh Allah. Telah berfirman Allah Ta'ala, fabi'sa mathwal mutakabbirin, maka sejahat-jahat, yakni sekeji-keji, secelaka oleh tempat ketetapan sekalian yang membesarkan diri, iaitu sejahat-jahat tempat, sekeji-keji tempat, secelaka tempat untuk orang takabur di mana? Api neraka jahanam. Atas dunia orang kata bagusnya, dia orang soleh. Orang kata dia wanita solehah. Rupa-rupanya di hari kiamat besok tempatnya neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, pelihara anak bini kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah sekadar itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Tandakan saya muka surat 130. Nanti senang akan datang nak tanya muka surat apa, saya 30. Saya Alhamdulillah ala kulli halin, dengan taufik dan rahmat daripada Allah. Alhamdulillah Allah bagi taufik kita malam ni dapat belajar sikit-sikit. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan ada manfaat yang Allah beri kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi taufik untuk kita memperbaiki hati kita, amalan kita yang zahir dan yang batin. Mudah-mudahan Allah bagi taufik pertolongan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita zahir dan batin kita, mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekalian yang hadir, yang mengikuti majlis ilmu daripada awal hingga akhir, dan sekalian yang terlibatlah walaupun sebentar, mudah-mudahan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan kemuliaan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita, anak isteri kita semuanya, ibu bapa kita yang masih hidup ataupun dah pergi, adik-beradik kita semua, kawan-kawan kenalan kita. Mudah-mudahan mendapat keberkahan, dipanjangkan umur, diberi umur yang berkah, diberi kesihatan, keafiatan yang berkah, diberi rezeki yang halal lagi berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berjaya dunia dan akhirat, yang terselamat daripada fitnah akhir zaman. Dan kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi kejayaan, kemenangan kepada umat Islam di Palestin, khususnya para mujahidin yang sedang berperang mempertahankan hak-hak mereka. Mudah-mudahan diberi bantuan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita semua husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mati sebagai penuntut ilmu yang diberi ganjaran syahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sehingga bertemu lagi dalam kuliah-kuliah kita yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Salah silap kekurangan, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri wa thawdakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Kasih sangap tadi. Alhamdulillah. Besok insya-Allah, besok kuliah subuh. Kitab ni juga besok, Risalah Tauhid.
besok kitab tauhid tadi, risalah tauhid juga kuliah subuh besok insya-Allah. Terima kasih semua sahabat yang hadir, yang mengikuti, yang bantu share, tap skrin, yang kongsi rezeki, yang komen. Terima kasih banyak-banyaklah. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat kepada kita semua yang hadir. Mudah-mudahan ada manfaat yang Allah bagi. Ustaz, saya baru habis belajar, patut saya fokus cari kerja ataupun sempurnakan dulu? Masya Allah, terima kasih sahabat. Barakallahu fikum. Moga murah rezeki selalu insya-Allah. Sempurnakan fardu ain. Sambil-sambil pun boleh. Sambil-sambil kerja, sambil-sambil ngaji fardu ain. Fardu ain ni kita mengaji seminggu sekali, seminggu 2 kali. Rancang, buat jadual waktu. Contoh kita mengaji, kita kerja siang, cari kuliah waktu malam. Kalau kita kerja malam, cari kuliah waktu siang. Seminggu ambil 4 jam. 4 jam untuk kelas fardu ain. 1 jam tauhid, 1 jam fiqh, 1 jam tasawuf, 1 jam tajwid. Hari apa-apa tu terserah kita lah. Hari apa-apa tu terserah kita, tu masa kita. Macam tu. Bukan maksudnya kita nak mengaji fardu ain ni daripada sepanjang hari, sepanjang minggu dah. Boleh sambil kita cari rezeki, cari nafkah. Dan di samping tu kita bagikan masa kita 1 jam, 1 minggu ambil 4 jam. Tak kisahlah hari apa pun. Asalkan ada kelas pengajian fardu ain kita. Sama ada bertalaqi ataupun secara online, boleh. InsyaAllah. Apa maksud dendam? Dendam ni kita mendoakan yang tak baik. Dalam hati kita mendoakan benda yang tak baik kepada orang lain. Itu berdendam maksudnya. Orang tu ada pernah buat salah dengan kita. Dalam hati kita ada simpan dendam. Kita mengharap-harapkan ada benda yang tak baik berlaku pada diri dia. Itu dendam. Kalau orang yang pemaaf, ni dia tak ada dendam dah. Orang yang pemaaf, benar-benar pemaaf ni padam dah api kemarahan dalam hatinya. Dia akan bertukar kepada mendoakan yang baik-baik. Auzubillah min dzalik. Itu dendam. Jangan berdendam. Jangan berdendam. Ingat kita semua manusia, ada salah silap, kita tak sempurna. Tidak mustahil kita buat dosa yang lebih jahat daripada orang lain. Tidak mustahil kita buat benda yang lebih keji, lebih kotor daripada orang lain. Kalau tak kita pun, anak bini kita, keturunan kita, tak mustahil akan jatuh dalam maksiat. Ustaz, ada tak ijtima akhir bulan ni? Wallahualam, saya tak pasti Syafiq. Saya tak pasti pula. Afwan. Adakah belajar agama secara online tidak mendapat syafaat? Dapat. Dapat dengan syarat kita kena ikut kelas tu betul-betul dengan pengetahuan guru, maklumkan pada guru tu kita nak belajar dengan dia, mengaji betul-betul, ikut jadual, ada kitab. Tu nama gurulah juga sah ilmunya. Walaupun secara online. Baik, insya-Allah sahabat jemput saya undur diri dulu. Ada makan time insya-Allah. Jumpa lagi besok insya-Allah, kuliah subuh besok. Insya-Allah doakan saya bangun. Doakan saya diberi taufik. Besok kita jumpa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semuanya tidak terkecuali saya ucap terima kasih banyak-banyak. Allah Ta'ala sahaja yang membalas segala kebaikan kalian. Terima kasih semua. Allah Ta'ala tak lupa malaikat catat segala kebaikan kalian. Moga-moga kalian semua mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nanti insya-Allah lain kali kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.